Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya mendapat permintaan daripada beberapa orang sahabat saya untuk react satu video yang diceritakan, satu kisah yang dibawakan oleh Habib Jindan bin Novel. Sebelum membuat ulasan, jom sama-sama kita dengar kisah berkenaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengajarkan kepada kita sekalian di antara amalan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu arda. Abu Darda lagi kumpul bersama sahabat di masjid. Lantas tahu-tahu dari kampungnya ada orang datang, Abu Darda, kenapa? Rumah kamu terbakar. Abu Darda bilang, enggak mungkin, rumah saya enggak mungkin terbakar. Bilang, loh, ini saya lihat depan mata, satu kampung, saya nyampaikan ke kamu, rumah kamu terbakar, terjadi kebakaran hebat, rumah kamu kebakar. Abu Darda bilang, pasti kamu salah, enggak mungkin, rumah saya enggak mungkin terbakar. Tuh, tahuan kamu atau saya? Kan saya dari sana, kamu di masjid. Dia bilang, tetap rumah saya nggak mungkin terbakar. Datang lagi orang kedua, nyampaikan, Abu Darda, rumah kamu kebakar. Dia bilang, rumah saya nggak mungkin terbakar. Sampai tuh orang-orang yang duduk bersama Abu Darda di halagoh heran. Abu Darda, mendingan lihat dulu rumah kamu. Ya, akhirnya Abu Darda bilang, rumah saya nggak mungkin terbakar. Kenapa? Sebab saya hari ini sudah membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang yang baca doa ini di pagi hari lam yusibhu fi nafsihi wa ahlihi wa malih ma yasu'uh. Yang baca doa ini kata Rasulullah di pagi hari maka seharian enggak bakal ditimpa keburukan yang menimpa dirinya, keluarganya, hartanya tidak akan ditimpa suatu keburukan. Kalau rumah kebakaran itu buruk apa bagus? Buruk. Saya udah baca ini doa dan Rasul tidak mungkin berdusta. Enggak mungkin saya ditimpa keburukan. Sebab saya sudah baca doa ini. Kalau kalian gak percaya, ayo bangun semuanya, pergi ke rumah saya. Diajak ke kampungnya Abu Darda. Mereka jalan situ, dilihat itu kampungnya Abu Darda memang terjadi kebakaran. Rumah sekelilingnya sudah hangus, kecuali rumah Abu Darda yang masih utuh. Enggak tersentuh api sedikit pun. Sekelilingnya rumah tuh hangus. Rumah Abu Darda yang masih utuh. Masya Allah. Doa apa ini? Mau belajar gak kita? Mahal ini doa. Mahal ini doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Panjang ya doanya. Ya, tapi ampuh doa tersebut. Ini doa ampuh ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga dari semua keburukan dengan membaca doa ini. Sesiapa yang biasa membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan berasa pelik dengan kisah ini. Bagaimana seorang Abu Darda, seorang yang faqih, alim dan cukup cerdas, tetapi apabila diberitahu bahawa rumah dia akan terbakar, dia boleh relax saja. Dia kata, dia dah doa pagi tadi. Ini adalah perbuatan yang mencari adat dan perlu dijauhkan. Agama tidak pernah ajar perkara-perkara seperti ini. Apabila kita dengar rumah kita terbakar, kita kena cepat-cepat bertindak. Bukan duduk relax saja. Sahabat-sahabat, ini bukan kali pertama saya mendengar kisah seperti ini. Bahkan kisah seumpama ini. Pada tahun 2014, ketika masih bekerja sebagai editor syariah di Kemilau Publica, sebuah syarikat penerbitan buku, saya diberikan tanggungjawab untuk membuat semakan dengan segera bagi sebuah buku kecil berjudul Manzil. Bos nak cepat-cepat cetak waktu tu. Jadi diminta untuk saya buat semakan. Buku ini dijadikan amalan oleh sebahagian orang dengan dakwaan pelbagai fadilat. Ada sebahagian orang yang menjadikan bacaan di dalam buku Manzil tersebut sebagai panduan dalam mengubat orang yang kena kerasukan. Secara umumnya ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang ada dalam buku Manzil adalah doa-doa yang harus dibaca
dibaca oleh setiap Muslim. Tak ada masalah nak baca. Silakan baca. Saya tak jumpa satu unsur-unsur syirik yang ada di dalam zikir-zikir dan doa-doa berkenaan. Bahkan dalam buku berkenaan ada cerita Abu Darda ini. Doa itu juga ada di dalam manzil. Termasuk doa yang dikatakan daripada Abu Darda ini. Ia juga harus untuk dibaca, tetapi untuk sandar kepada Nabi SAW, sandar kepada Abu Darda, kita akan bincang. Pun begitu, nasihat saya, ayat-ayat ini, ayat-ayat manzil, ayat-ayat penyembuh yang bersifat doa, zikir ini, ayat-ayat ini tidak dapat memberikan kesembuhan. Hanya Allah yang menjadi pemilik ayat-ayat inilah yang memberikan kesembuhan. Yakinlah kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya. Apabila anda sakit, anda boleh membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa manzil. Bahkan bila kita sakit, kita perbanyakkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Hayatilah maksud dan dalami bacaannya. Perbanyakkan pula bacaan daripada doa-doa yang dibaca oleh Nabi sendiri. Sebahagiannya terkandung dalam sebuah buku Hisnul Muslim. Anda boleh rujuk dalam link description. Saya letakkan buku Hisnul Muslim ini yang dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu Indonesia. Pun begitu, dalam masa yang sama, dapatkanlah khidmat perubatan moden daripada hospital-hospital berdekatan. Demikianlah cara terbaik untuk kita dalam menghadapi penyakit yang zahir dan batin. Kedua, kisah Abu Darda yang diceritakan, ia mempunyai kritikan keras para ulama. Secara umumnya, kisah ini datang dengan beberapa lafaz yang hampir serupa. Antaranya adalah daripada Talqi bin Habib. Dia berkata, seorang lelaki telah datang menemui Abu Darda. Lalu dia berkata, wahai Abu Darda, rumah engkau sudah terbakar. Abu Darda menjawab, rumah aku tidak terbakar. Aku telah diajar bahawa Allah tidak akan melakukannya berdasarkan kalimat-kalimat yang aku dengar daripada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, sesiapa yang membacanya pada awal siang, maka dia tidak akan menerima sebarang musibah sehinggalah ke petang. Sesiapa yang membacanya pada akhir siang, maka dia tidak akan mendapat sebarang musibah sehingga ke pagi. Zikir itu ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbil arshil azim ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Hadis ini direkodkan oleh Ibn Sunni di dalam Amal Yaum wa Laylah. At-Tabarani juga di dalam kitab dia Ad-Du'a dan Al-Kharaiti dalam buku dia Makarimul Akhlaq. Ketiga-tiga rekod dalam ketiga-tiga kitab ini menukilkan sanad daripada Hudbah bin Khalid, daripada Al-Aghlab bin Tamim, daripada Al-Hajjaj bin Al-Frafisah, daripada Talqi bin Habib. Dalam buku-buku manzil bahasa Melayu yang banyak dicetak, yang saya buat semakkan, disebut Talha radhiyallahu anhu meriwayatkan. Sedangkan tidak ada sahabat Nabi yang bernama Talha. Yang ada cumalah Talhah bin Ubaidillah ataupun Talqi bin Habib. Saya berkeyakinan bahawa mereka mahu menyandarkan kepada Talqi bin Habib, tetapi mungkin berlaku kesilapan dari sudut tulisan ataupun cetakan. Ini kesilapan yang biasa boleh berlaku dalam dunia penerbitan. Apakah status hadis ini? Hadis ini bermasalah pada perawi bernama Al-Aghlab bin Tamim. Yahya bin Ma'in berkata hadis riwayat Aghlab terlalu daif. Ibn Ma'in berkata tiada apa-apa nilai pada riwayatnya. Ibn Adi berkata hadis-hadisnya tidak terpelihara. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam bukunya Tarikh Al-Kabir berkata, Aghlab bin Tamim munkarul hadis. Ia adalah penilaian yang cukup berat yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, dia menjelaskan istilah munkarul hadis oleh Al-Bukhari. Dia kata Al-Bukhari melabel munkarul hadis kepada sesiapa yang dianggap tidak halal meriwayatkan daripadanya. Al-Imam Al-Bukhari tidak bersendirian dalam hal ini. Ibn Hibban juga berpandangan dengan pandangan yang sama. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Majruhin, Aghlab bin Tamim munkarul hadis. Beliau meriwayatkan daripada orang yang berada pada tahap siqah, sedangkan itu bukanlah hadis mereka, sehingga terkeluar daripada batasan berhujah dengan riwayatnya. Demikian itu kerana terlalu banyak kesalahan Aghlab bin Tamim. Riwayat ini adalah riwayat yang paling kuat dalam bab ni. Pun begitu, ia bertaraf daif berat. Tidak boleh meriwayatkannya melainkan dengan tujuan untuk memberitahu kedaifannya. Pun begitu, ustaz dan ustazah kita tidak berdisiplin dalam hal ni. Mereka meriwayatkannya dengan tujuan mengambil fadilat, sedangkan hadis ini tidak layak dalam kategori itu. Sebagai
bersangka baik, berkemungkinan besar ustaz dan ustazah kita tidak mengetahui bahawa hadis ini daif berat. Mereka anggap mungkin daif ringan ataupun mereka tak mengkaji statusnya. Apatah lagi sering dilihat mereka menceritakan kisah ini dengan penuh kebanggaan seperti mana video Habib Jindan tadi. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kesilapan dan kesalahan guru-guru kita. Banyaknya kesilapan mereka, lebih banyak kesilapan kita. Walaupun perkataan di dalam zikir ini tidak ada masalah dan harus diamalkan, kita tetap tak boleh kata bahawa hadis ini dapat menghalang musibah termasuk kebakaran rumah. Kerana hadis dalam bab ini tidak sahih. Ada hadis yang seumpama hadis ini juga, namun ia tidak mampu mengukuhkan hadis ini. Dalam bahasa ilmu hadis, kita sebut ia tidak mampu menjadi mutaba'ah. Kerana semua riwayat yang lain daripada riwayat ini lebih buruk sanadnya daripada riwayat ini. Ada riwayat daripada Al-Hasan bin Ali. Katanya ketika kami duduk bersama seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi, datanglah orang memberitahu kepada lelaki itu bahawa rumahnya terbakar. Kemudian disebutkan kisah yang hampir serupa dengan kisah yang disebutkan tadi. Tetapi riwayat ini juga bermasalah kerana tidak dijelaskan kepada kita siapakah lelaki itu. Siapakah sahabat Nabi yang duduk bersama dengan Al-Hasan bin Ali itu. Yang pastinya dia bukan Abu Darda seperti yang didakwa dalam kisah Habib Jindan. Kerana Al-Hasan tidak pernah bertemu dengan Abu Darda. Sehingga Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Al-Murasil merekodkan Abu Zur'ah Ar-Razi berkata Al-Hasan daripada Abu Darda adalah mursal. Maksudnya dia tak berjumpa dengan Abu Darda. Jadi riwayat itu disebut sebagai mursal. Anda boleh rujuk buku saya berjudul Asas Ilmu Hadis untuk mengetahui maksud lanjut istilah mursal. Adakah anda dapat sesuatu pada video kali ini? Jika anda dapat ilmu yang bermanfaat, bantu saya untuk menyebarkan video ini dengan tekan butang share supaya lebih ramai orang mendapatkan manfaat, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.